Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Pelindung Utama, dan penceramah pada hari ini tidak asing lagi Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, merupakan pendakwah yang tidak asing lagi bagi kita. Sedikit saya menyentuh tentang baya daftar ustazah. Mendapat pendidikan sarjana muda daripada Universiti Darul Jordan, sarjana di UM, dan menyempurnakan pendidikan di peringkat PhD. Merupakan master trainer bagi konsultan Daraini Management Academy dan juga syarikat Airborne Discovery. Merupakan pendakwah yang biasa kita tengok dalam TV, kat mana-mana tu kita menunggu ustazah datang kat sini. Jadi dengan sukacitanya kita menjemputlah Al-Fadilah Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa dengan ceramah beliau yang bertajuk bagaimana membentuk akhlak wanita soleh. Testing. Betul dah kan suara ni kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terlebih dahulu terima kasih kepada yang berbahagia Puan Pengerusi Majlis, yang Ustazah hormati Ketua Sukarelawati, yang berbahagia Puan Fatimah binti Jusoh, seluruh ahli jawatan kuasa program, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Pelindung Utama, para guru, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Tak ngantuk ke? Tak Masya Allah. Selalu kita kat KL lepas Zuhur tidur, tapi Masya Allah solehahnya orang Kuantan lepas Zuhur tuntut ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah jadi belajar dengan semangat orang Kuantan Ni kalau tidur kena sebab dah kata tak ngantuk kan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para sahabat, para muslimah yang baik hatinya, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur pada Allah sebab Allah berikan kita kemampuan. Bersyukur kepada Allah sebab Allah bimbing kehendak dan niat kita sehingga menyampaikan kita dalam rumah Allah. Dapat mendengar yang baik-baik, insya-Allah. Dapat melihat juga yang baik-baik. Baik tak orang kat sebelah kiri kanan? Baik kan? Masya Allah Dapat jumpa juga orang yang baik-baik, insya-Allah. Mendengar yang baik-baik, mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ustazah terlebih dahulu ucap terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Pelindung Utama kerana sudi menjemput Ustazah, dan Alhamdulillah Allah memberikan kelapangan dan juga inayah Allah, pertolongan Allah
Jadi alhamdulillah petang ni dapatlah bersama-sama dengan para muslimah yang dikasihi sekalian, ya. Sebelum pergi lebih jauh, Ustazah ta'aruf dululah. Ya, petang-petang ni kita sembang santai je ni muslimat, ya. Santai-santai pun berat jugalah, ya. Kita muslimat tak payah macam apa, macam kaku, ya. Ini tak keluar TV tau. Ya, tak payah keras macam tu kan. Tak keluar TV. Yang ini katanya AJK Masjid tadi, ini rakaman internal punya rakaman untuk simpanan masjid. Ya, tak ada keluar TV hijrah ke apa. Jadi duduk selesa-selesa je. Ya, kalau sekarang kebas kan semut-semut kan. Kan selalu semut-semut kan lepas setengah jam. Bolehlah, ya, bolehlah alih-alih tempat duduk tu kan, ya. Ustazah memang tabik spring lah dengan muslimat yang boleh duduk 2 jam tapi tak kena semut-semut. Ya, kalau ustazah tuan-puan selalunya lah setengah jam pun dah kebas. Ya, mungkin circulation darah tak bagus sangat ke, wallahu alam. Jadi muslimat sekalian, sahabat yang ustazah kasihi, mari kita ta'aruf dulu. Orang-orang tua cakap tak kenal maka tak cinta. Ya, tak kenal maka tak cinta. Nanti kalau dah bercinta nak jadi apa? Besan. Ya, insya-Allah, mana tahu ya, menantu orang Kuantan. Ustazah berasal daripada Kampung Kuala Jompol, Bahau Negeri Sembilan. Tak jauh kan dari sini? Tak jauh, ya. Daripada sini mungkin dalam 2 jam kot. Ya, daripada Jempol, Bahau Negeri Sembilan. Anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. 5 perempuan, 1 lelaki. Ustazah dilahirkan pada tahun 19... Kata nak ta'aruf kan. Tapi rahsia, ya. Pada tahun 1975. Ya, 21 hari bulan 12, 75. Simpan-simpan sikit lah, rasa heran tu lah. Ingatkan tahun 65 kan, ya. Simpan-simpan sikit lah, ya. Melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, kemudian Sekolah Menengah Agama Serting Ulu, kemudian Ma'had Ahmadi Gemencih Negeri Sembilan, kemudian Yarmouk University Jordan dalam bidang Bahasa Arab dan Pengajian Islam. Balik tahun 1998. Dah tak boleh sabar dah, rasa nak kahwin. Ya, alhamdulillah Allah temukan jodoh. Dalam calon-calon tu ada orang Kuantan tapi tak jadi. Ya, jadi yang jadinya dengan orang Kelantan. Ya, bertemu jodoh, alhamdulillah, dengan suami Ustaz sekarang, ya, jejaka ganteng daripada Kota Baru, Kelantan. Kemudian tahun 2000 bersama pengajian peringkat master dalam bidang dakwah dan pembangunan insan. Alhamdulillah, bidang-bidang ni memang bidang yang ustazah suka sangat. Ya, dan kemudian bertugas sebagai pensyarah Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Kemudian setelah melahirkan, ya, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kan? Alhamdulillah, sambung pengajian lagi dalam bidang peringkat PhD dalam bidang psikoterapi Islam ataupun kejiwaan Islam. Dalam bidang dakwah ini mungkin sudah 20 tahun lebih yang membawa ustazah ke banyak tempat, banyak daerah, banyak negara. Jadi sebab itu betul lah apa yang orang tua-tua cakap, ya. Luas perjalanan kita, luas pandangan. Luas pandangan, luas juga pengalaman. Jadi alhamdulillah, serba sedikit Allah bagi pengalaman, Allah bagi luas pandangan dengan berjalan tu, ya. Kemudian dapat perkongsian daripada ramai lagi orang-orang cerdik pandai. Maka itulah yang selalu ustazah jadikan sebagai sharing ustazah, perkongsian. Dalam tazkirah, dalam ceramah, dalam tausiah, tak kira nak panggil slot apa, tapi ia lebih kepada nasihat, ia lebih kepada perkongsian rasa, ya, seperti mana yang ustazah lalui, alami, dan juga serba sedikit yang Allah bagi sikit-sikit. Ya, ilmu Allah tu luas, tapi yang kita dapat tu
Ya, nak banding dengan ilmu Allah bukan bandinganlah terlampau sikit ilmu kita. Jadi itulah lebih kurangnya tuan-puan sekalian ta'aruf kita. Kalau puan-puan nak ta'aruf seorang-seorang, jawabnya sampai esok pagi kan, ya. Jadi tak apa, ustazah je yang ta'aruf, ya. Boleh? Setuju tak? Ke tak setuju? Ni tak puas hati ke ni, ya? Kenapa saya tak ta'aruf juga? Sebabnya ya kekangan masa. Apa pun saya tahu puan-puan semua ni orang Kuantan kan? Ke tak? Siapa yang bukan tinggal dekat sini, datang dari jauh sikit, cuba angkat tangan. Daripada mana? Kelantan. Oh, Masya Allah, ya. Daripada kampus Kelantan. Mana Kak? Oh, dari Perak Taiping. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. So hari ini kita semua bertemu di sini. Para muslimah yang dikasihi sekalian, tajuk kita ini berkait dengan kecantikan. Ya. Siapa yang sebenarnya tahu apa tajuk kita petang ni? Ke tak kisahlah tajuk apa-apa, asalkan boleh selfie lepas ni. Ada juga macam tu, ya. Tanya tajuk tak tahu pun tajuk apa. Ya, apa tajuk kita petang ni tuan-puan? Akhlak kan? Tadi saya kata apa? Tajuk kita pada petang ini ada kaitan dengan kecantikan. Orang perempuan kalau cakap bab kecantikan, celik mata. Ya, tak jadi tidur. Elok-elok ngantuk. Cuba saya try, ya. Saya cakap, okey, siapa amalkan ini, dia akan awet muda 15 tahun. Terus celik mata dia. Percayalah cakap ustazah. Tak jadi tidur. Oh, orang perempuan. Macamlah ustazah lelaki kan. Ustazah perempuan lah ustazah cakap macam ni. Orang perempuan. Dunia ni colourful, dunia ni kan ada orang perempuan lah. Setuju ke tak setuju? Cuba tengok segala apa yang dijual kat kedai tu. Pasar malam, pasar tani, dekat shopping kompleks, itu jual barang siapa yang nak beli tu? Orang perempuan. Ya, kedai kain tudungnya banyak. Sebab apa? Sebab itu orang perempuan. Orang perempuan dengan kecantikan, Masya Allah, itu fitrah dia. Dia suka kelihatan yang bagus-bagus, indah, elok. Salah ke ataupun tak salah? Tak salah. Itu adalah fitrah. Kita tengok macam mana orang yang mengeluarkan kosmetik, apa-apalah bahan-bahan yang berkait dengan kecantikan, hari ini dinobatkan sebagai jutawan. Macam mana dia jadi jutawan? Siapa yang beli produk dia? Laki ke perempuan? Bagus, orang sini jujur ngaku je. Daripada tadi perempuan. Bagus, ya. Nampak tu kejujuran tu. Memang ya. Masya Allah, ya. Tapi kita jangan menilai sama seperti mana orang yang tidak ada agama menilai. Kita pun ikut jugalah. Dulu tuan-puan, penat tau ikut pandangan indeks kecantikan dunia ni, penat. Dulu dia kata cantik kalau bibir nipis. Habis semua pakat nak nipis dengan bibir. Ya, kalau yang bibir tebal tu ketak-ketak tu, nak bagi nampak nipis. Sebab apa? Dunia menilai yang cantik apa dia? Bibir nipis. Kan dulu masa saya kecil-kecil dulu bibir nipis tau cantik. Sekarang bibir tebal. Puas kita nak tebal-tebalkan ni, keluarkan isi-isi dalam tu. Tak cukup tebal, dicucuk. Cucuk. Apa nama cucuk tu? I tahu je ni. Ada yang nak tunjuk demo ke? Ya, contoh bibir botok macam mana? Sebab penanda aras kecantikan tu berubah-ubah. Kenapa? Kalau kita nak berpandu kepada semata-mata pandangan manusia. Dulu tuan-puan yang paling cantik siapa? Orang kulit putih. Oh ya Allah, agak itu pun sampai sekarang lah. Ada tak produk jual? Okey, ini produk ni untuk apa? Supaya kulit tak putih sangat. Tak jumpa. Semua produk brightening, whitening, apa lagi?
Macam-macam ning kan, ya, merening-rening nanti ya pakai produk-produk tu. Tapi tuan pun jangan lupa, Ratu Cantik Dunia dah berapa tahun dah orang kulit hitam. Ratu Cantik Dunia. Cuma Malaysia tak boleh terima lagi, orang Melayu tak boleh terima lagi. Nak juga yang putih-putih itu. Tuan-puan penat lelah menilai kecantikan seperti itu. Sebab itu petang ini saya kata saya nak cakap pasal kecantikan. Masya Allah, cantik sangat. Ya, ini cantik yang tak ditelan zaman. Ini cantik yang tak luput dari usia tua. Jangan risau tuan-puan, umur kita semakin bertambah. Risau tak umur makin bertambah? Mula-mula tumbuh uban, selai 2 risau juga. Hai, dah beruban dah ni. Bersilat dengan uban. Lama-lama pasrah, cak inai je lah. Ya, kita tak dapat nak buat apa dah dengan datangnya tua dan sebagainya. Tapi ingat para muslimat sekalian, ada satu kecantikan yang takkan luput. Bahkan semakin cantik akan jadi sebutan kecantikan itu. Apa dia? Kecantikan itu adalah kecantikan akhlak. Akhlak. Masya Allah, akhlak mengangkat manusia, memberatkan timbangan manusia di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah pada sudut yang mana? Sudut handsome-nya kah? Ada tak dalam Quran puji Nabi kerana Nabi handsome? Tak ada. Tapi apa yang Al-Quran puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu di atas akhlak yang sangat hebat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ya tuan-puan, kalau kita tadabbur surah Yusuf kan, Masya Allah, Nabi Yusuf ni tak tahu nak gambarkan cantik dia macam mana. Tapi ustazah yakin dan percaya tuan-puan, cantiknya akhlak dan hati Nabi Yusuf lebih cantik daripada cantik wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf kita tengok Nabi Yusuf kejap Nabi Yusuf ni handsome yang amat-amat sangat, cantik bagai bulan purnama, tak tahu nak gambar macam mana. Tapi cuba imaginekan tuan-puan, kegantangan ganteng ya, kehandsomean yang macam mana sampai wanita-wanita itu sepakat menghiris tangan-tangan mereka. Muslimat ada tak nampak suami terhiris tangan? Allah bang, handsome sangatlah abang, tak usahlah lalu sini bang, hari-hari terhiris tangan ni. Ada tak? Kau ada saya nak tengok sikit lagu mana suami dia tu. Tak ada. Tapi dahsyat sungguh cantik dia, sampai tak sedar tuan-puan, nak hiris apa? Sebenarnya nak potong buah. Tapi sebaik Nabi Yusuf keluar, ya, melintasi wanita-wanita itu, mereka mengatakan ini bukan manusia, ini bukan orang ni yang cantik macam ni. Sambil mereka terpegun dan terpesona, mereka hiris tangan-tangan, jari-jari mereka. Rasa sakit tak? Tak rasa. Bila rasa sakitnya? Lepas pada tu. Ya, bila Nabi Yusuf tak ada, barulah ya Allah, pasal apa kita semua ni telah hiris tangan-tangan kita. Hebat, dahsyat. Tapi siapa yang kaji surah Yusuf akan terpegun. Mulianya hati Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikhianati oleh siapa? Siapa khianati Nabi Yusuf? Orang yang paling dekat dengan dirinya, orang yang diharap akan melindunginya, orang yang telah buat janji dengan ayah mereka, orang yang tawarkan, jom dek kita pergi jalan jauh sikit, kita main-main, kita seronok-seronok, kita enjoy. Ni nak bawa Nabi Yusuf ni, masih kecil, kanak-kanak. Tapi khianat, tipu ayah.
Khianat bukan sebarang khianat. Ini kalau khianat setakat usik-usik, apa orang kata menyakat, itu biasa. Kan banyak kan adik abang kat rumah sakat-sakat kan, menyakat. Ini khianat dahsyat. Khianat nak bunuh karakter tu. Khianat nak lenyapkan karakter tu. Apa yang mereka buat? Mereka tergamak campak dalam perigi buta. Dipanggil, bang, minta tolong. Bahkan mereka tergamak meninggalkan Nabi Yusuf alaihissalam dalam perigi tersebut. Wahai para muslimah salihah, andai kata puan-puan duduk di tempat itu, yakni dalam perigi itu, dibuang oleh adik-beradik kita, dikhianati oleh kakak abang kita, agak-agak bagaimana kita akan hidup seterusnya? Dengan hati yang sakit atau dengan hati yang mulia? Agak-agak lah. Oh, tak payah tengok dalam perigi lah, yang ada sekarang je lah. Yang ada sekarang tak datang kenduri kahwin anak kita ke, contohnya kan, berdendam. Siap nanti masa anak kau kahwin besok. Ya Allah, masa anak kau kahwin besok, kita orang semua takkan datang. Anak yang dia maksudkan tu umur berapa? Baru 4 tahun. Nak nunggu dendam tu, nak nunggu dendam. Jangan datang anak dia kahwin. Anak dia baru umur 4 tahun. Kau kahwin umur 24, 20 tahun lagi nak nunggu dendam tu tercapai. Sakit tak? Hidup dalam keadaan siap dia. Kalau anak dia kahwin besok, aku tak nak datang. Masya Allah, 20 tahun nak nunggu tu. Tak payah ambil yang campak dalam perigi buta tu. Ni je yang biasa-biasa ni kan. Masya Allah. Jangan pergi rumah dia. Biar sampai bila-bila 7 keturunan tak nak pergi rumah dia. Masya Allah. Bendanya apa? Alah, kakak kita tu nak cepat. Ya, tak sempat nak datang rumah kita. Kita ni dah siapkan makanan, dah masak kan. Dan kita pun masak sekali setahun je. Ya, jadi sakitlah hati kita tu. Dah masak, dah buat semua, tak datang. Sakitnya tu sampai apa? Berazam. Saya pun tak nak pergi rumah dia. Jangan cakap duduk kat tempat Nabi Yusuf. Nampak tak tuan-puan? Ya? Tapi Nabi Yusuf memiliki kecantikan yang lebih cantik daripada wajahnya. Rentetan daripada pengkhianatan itu cukup tragis, menjauhkan Nabi Yusuf daripada ayahandanya puluhan tahun. Rentetan daripada itu menjadi sebab juga Nabi Yusuf dibawa jauh daripada Syam ke Mesir, dilelong dengan harga yang murah. Patut menjadi anak dan adik kesayangan yang boleh bahagia dalam rumah ayahandanya, tapi sekarang menjadi pembantu rumah yang harus melakukan kerja-kerja dan tugasan. Kan jauh pergi tu. Kalau nak suburkan dendam, boleh dendam tak? Boleh. Tiap-tiap hari suburkan dendam. Kau punya pasal lah aku sekarang sampai Mesir. Kau punya pasal lah aku sekarang ni kena jadi pembantu orang. Tak cukup dengan itu, difitnah, disumbatkan ke dalam penjara. Ya, berpuluh-puluh tahun. Tapi akhirnya Allah terbalikkan, ya, kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun yang khianat mahu dia jatuh, tapi Allah mengangkat setinggi-tingginya sehingga menguasai perbendaharaan negara Mesir. Cuba kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secantik-cantik akhlak Nabi Yusuf alaihissalam dengan melihat kepada surah Yusuf, ketika mana Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan seperti ini. Ini dalam surah Yusuf. Kalau muslimat ada Quran, boleh tengok surah Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam menyebut begini di hadapan ayah dia. Bila bertemu dengan ayahnya, dia kata apa? وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ مِنْ بَعْدِ أَنْ
nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latif inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Baiknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata apa tu muslimat? Muslimat faham tak maksud ayat yang Ustazah baca tadi? Siapa faham boleh balik awal. Hadiah, ya. Nabi Yusuf cakap dengan ayah, dah jumpa ni 80-an tahun jumpa dengan ayah tu. Nabi Yusuf kata, wa qad ahsana bi. Seolah-olah macam ni ya tuan-puan. Nabi Yusuf kata, Abah, Allah telah terlalu baik dengan aku. Macam tu punya perjalanan takdir. Nabi Yusuf kata, Allah terlalu baik dengan aku, bah. Ketika mana Allah mengeluarkan aku daripada penjara, Allah datangkan Abah daripada jauh, dapat kita bertemu. Mim ba'di, selepas an-nazagha syaitan, selepas syaitan berjaya menyucukkan tipu dayanya, baini wa baina ikhwati, di antaraku dengan saudara-saudaraku. Halusnya ayat, berlapiknya ayat. Berlapik tak ayat? Kalau kita nak cakap macam mana? Itulah dia, bah. Tunjuk ke abang-abang tu kan. Inilah orang-orang dia. Inilah yang zalim, khianat, segala macam kita sebut. Nabi Yusuf kata apa? Selepas syaitan. Nabi Yusuf salahkan siapa? Syaitan. Setelah syaitan mengganggu aku, Nabi Yusuf sebut tu diri Nabi dulu. Aku dan saudara-saudaraku. Mendahulukan aku tu pun sangat halus pekerti itu. Kita kalau cakap, dia tu kena sampuk dari setan, kita kata dia. Ya, kita tak kata kita kena kacau syaitan, kita dan dia. Kita dulukan dia baru kita. Biar nampak buruk sikit. Ya, dia tu kena sampuk setan tu. Tapi Nabi Yusuf boleh sebut setelah tipu daya syaitan, antaraku dengan saudara-saudaraku. Tak sebut pun salah abang-abang, adik-beradik, tapi kata ini kerja syaitan. Syaitan yang meletakkan permusuhan, syaitan yang meletakkan kedengkian. Punya berhalus, punya tertib, punya beradab. Masya Allah. Tuan-puan, kita pun sebenarnya kalau orang sebut setan kacau kita, kita marah tau. Ya, katalah kita marah-marah kan. Lepas tu suami kita pun kata, ini semua kerja syaitan. Marah tak? Apa pasal pula tiba-tiba kita pula kena kata syaitan? Ya. Tapi Nabi Yusuf boleh mengaku, ini adalah tipu daya syaitan, permusuhan di antara aku dengan saudara-saudaraku. Apa yang Ustaz nak sampaikan sebenarnya tuan-puan sekalian, yang kita sebut sebagai kecantikan akhlak itu mesti bermula daripada hati yang bersih. Hati Nabi Yusuf ni, ya, kalau kita tengok Nabi Yusuf sebagai contoh, memang benar-benar tertanam akidah tauhid kepada Allah. Bila hati bersih tuan-puan sekalian, terpancarlah, terpancar. Yang bersih-bersih, bercahaya-cahaya tu, kemana lagi nak dipancarnya? Kemana lagi nak keluar? Allahumma illa pada kata-katanya, Allahumma illa pada perbuatannya, pada tindakannya, pada gaya akhlak budi pekertinya, terpancar daripada apa? Jiwa yang bersih. Sebab itu kalau tanya Ustazah, bagaimana nak memiliki akhlak yang mulia? Maka jawabnya mestilah menyucikan dan membersihkan hati. Itu menjadi profession kita yang menuntut untuk kita lakukan secara profesional. Kerja nak nyuci hati ni kena buat secara profesional. Kalau kita basuh baju kat rumah, itu profesional ke tak? Basuh baju, ya, main air sekali dalam bilik air tu,
rendam, basuh. Itu belum profesional. Profesional lagi tu kat kedai Dobi tu. Ya, ada mesin dia. Sekarang lagi masuk duit tu kan. Ya, Masya Allah. Sama dengan kerja menyucikan hati. Jangan kita fikir alah senang je. Ya, istighfar ialah. Kita kata boleh senang je. Istighfar ialah. Tuan-puan, kadang kita lepas istighfar mengamuk. Lepas zikir lepas solat, Astaghfirullahalazim. Riang anak-anak suami kita tengok, elok dah mak tu nampak. Lembut hati dia tu, dia kata. Dah dengar mak istighfar. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu dia pause kejap, dia diam. Mana budak-budak ni tadi ni? Sambung balik. Anak tadi ingatkan, okey dah mak tu, slow dah nampak tu. Tak, energi mengamuk dia kuat juga. Jadi kadang-kadang tuan-puan, kalau kita tak buat secara profesional, kita tak cari ilmu, kita tak tahu macam mana cara menyucikan hati yang sebenar-benarnya. Betul kan? Tak cukup semata-mata kita lafaz. Tak, dia ada jalan untuk apa? Menyucikan hati. Kalau hati kotor, tak nama akhlak. Sehingga kan akhlak tu tuan-puan sekalian disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Akhlak tu bila kita melakukan sesuatu peribadi, perilaku yang baik dalam keadaan tidak perlu difikir-fikirkan lagi. Ya saya. Surah Yusuf tadi ayat yang ke-100. Ya. Ayat 100 tu, okey, ayat 100. Lepas tu ayat 101 tu pula, ya. Ayat 101 pula di antara ayat yang insya-Allah kita baca, kita niatkan supaya akal kita sihat, tak pelupa. Tu ayat 101 surah Yusuf. Nanti balik mesti mak semaklah. Ayat 101 tu nak ngelakkan penyakit pelupa, insya-Allah. Niatlah macam tu. Muslimat ada tak penyakit pelupa? Hari ni ingat hari ni ingat. Itu perempuan nak ingat, dan semayang nak ingat tu. Betul ke petang ni, ke petang esok, ke petang bila? Pelupa. Baca 101 nanti stres orang keliling kita. Pelupa teruk sangat. 101. Memerlukan kita untuk tazkiyatun nafsi tadi perlu profesional. Kena ada ilmu, kena ada kemahiran, kena ada latihan, kena ada kebiasaan. Itu profesional lah. Bila bergabung 4 perkara ni baru jadi profesional. Pertama apa dia? Ilmu. Kedua apa dia? Kemahiran. Ketiga apa dia? Latihan, riyadhah. Keempat apa dia? Kebiasaan. Baru nanti hati bersih. Nanti hati yang bersih bagi kesan kepada apa? Kepada akhlak, kepada budi pekerti. Ilmu kena cari tuan-puan, baru tahu. Oh, ada kaedah Imam Ghazali. Apa dia? Tahalli, takhalli, tahalli, tajalli. Baru tahu. Saya takkan hurai kat sini sebab panjang lebar yang itu. Saya cuma nak cakap, ini cara dia. Belajar. Masjid pelindung utama ni kena jadi pelindung kita sungguh. Lindungi kita dengan apa? Dengan ilmu Allah. Jadi tempat kita belajar, bersihkan hati, Masya Allah, seronok belajar. Ya, tadi ada kaedah begitu Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, kalau kita nak bersihkan hati, kena semak apa penyakit mazmumah yang ada dalam hati kita. Paling dahsyat, tak ngaku. Tak mengaku. Orang nasihat tegur kita, kata, mak-mak ataupun ayang-ayang, kata suami kita, ayang, saya tengok awak ni baran ayang. Kita pula baran, padahal dia baran. Jawab terus. Nampak sangat baran dia. Suami kata kita baran, kita pula baran kat dia. Kita kata dia yang baran. Ini memang teruk penyakit ni. Sebab apa? Tak ada nak ubat. Tak ngaku. Tak ngaku. Muslimat kalau pergi jumpa doktor, buat pengakuan tak? Buat. Doktor tanya, ya makcik sakit ke?
mana saya ada sakit? Habis kenapa datang kalau jawab macam tu Kalau kita jawab ke doktor, mana saya ada sakit? Doktor akan tanya, oh kalau macam tu nak ngajak kenduri ke? Kan? Jadi benda pertama kita buat masa kita jumpa doktor, nak ubat diri kita, mengaku. Sakit ke makcik? Halah, kalau tak sakit tak akan mari. Kan kita ngaku tu. Cuma tak adalah kita berikrar, ya saya berikrar dengan ini, saya sakit tak. Tapi kita buat pengakuan. Doktor tanya lagi, mana yang sakit? Tahu tak mana yang sakit? Cuba kita jawab, entahlah doktor, buat MRI je lah terus. Padahal sakit kepala je pun. Sakit gigi takkan nak MRI. Scan lah doktor. Doktor akan tanya, yelah kot ya pun takkanlah tak tahu mana yang sakit. Rasanya ada lah yang sakit. Susah. Nak ngumpat macam mana? Ini doktor kan tulis, nampaknya sewel makcik ni, dia kata. Hantar tanya orang rambutan. Tapi kita bantu jawab apa dia? Saya sakit perut, saya sakit kepala. Macam tu nak mengubat sakit jiwa kita. Apa dia? Kenal pasti. Ini kata Imam Ghazali. Jadi benda paling susah dalam nak merawat hati apa dia? Tak nak ngaku. Tak nak ngaku. Ngumpat tu, mana ada ngumpat, kita cakap je. Susah lah. Macam mana nak negur akhlak macam tu? Kita kata dia ngumpat, kita dengar dia ngumpat ni. Kita kata ngumpat, mana ada ngumpat, kita cakap yang betul. Allah. Tuan-puan. Sebab itu kita ni kan, sifat kita apa dia? Bagilah hati kita lapang kalau ada orang bagi teguran. Sungguh. Tak ke mana-mana orang yang tak boleh terima teguran. Setuju ke tak setuju? Takkan berubah akhlak kita para muslimah kalau kita tutup ruang orang daripada menegur kita. Kadang-kadang kita tak cakap, kita tutup ruang, tapi cara kita respon tu menyebabkan orang serik dah nak tegur kita. Orang jadi berazam, aku takkan tegur dah dia sampai mati. Bayang kalau yang berazam tu mak ayah kita. Bayang kalau yang berazam tu mak ayah kita. Tak apalah, anak aku ni aku tak nak tegur dah dia. Biarlah dia, pandailah dia. Masya Allah, ini lagi tuan-puan, dibimbangi tak jumpa dengan keberuntungan hidup. Biar kita senang hati, orang tegur. Ya, muslimat kalau suami tegur, ya, suami muhasabah, berapa jam tahan untuk senyap, berapa jam tahan. Sari tahan tak sari? Okey, mai sini yang ni abang nak tegur sikit ni. Abang kita pun tegur. Ya, 1, 2, 3. Agak-agak panas tak hati kita dengar. Kita boleh tak sabar? Ya, ataupun abang ingat abang bagus sangat ke bang? Kalau abang boleh tegur saya 10, mana kertas A4? Mai saya tulis. Terus minta kertas A4 sebandel. Punya cantik perangai bini. Suami tegur bukan nak appreciate, tapi dia pergi cari pula, dia pergi selongkar pula apa kurangnya suami. Cantik tak perangai macam tu? Agak-agak ada tak orang nak tegur kita lepas tu? Tak berani tuan-puan. Tak pasal-pasal kita pula dilondehnya aib. Kita negur ni padahal ni ada asas. Sebab apa? Sebab kita takkan tahan. Bukan senang tuan-puan, nak jadi orang yang boleh dengar nasihat. Bagi nasihat ramai, semua suka bagi nasihat. Tengok je dalam Facebook tu. Kalau tak tengok betul-betul tak kenal, rasa-rasa dalam Facebook tu semua ustaz-ustazah belaka. Kerjanya bagi nasihat, ya macam-macam. Ya macam-macam. Tapi nak dengar nasihat, ini berat. Ya, ustazah pernah cerita kan, mungkin yang pernah tengok YouTube, ni kira ulangan lah. Astro pun ulang kan. Ya, ustazah buat program khas dengan sahabat-sahabat. Program tu memang program untuk dimuhasabah. Takut tau program tu, berdebar duduk dalam program tu. Kita bagi ruang, kita bertemu dengan kawan-kawan. Setiap orang tu katalah ada ramai ni, tapi program tu tak ramai lah macam ni. Kita jumpa setiap orang. Setiap orang tu ni, kalau tak silap ustazah sebab dah lama dah kita buat, setiap orang tu kena sebut 2 ke 3 yang dia suka tentang kita,
dihargai, dia seronok, biar kita lebih baik lagi. Dan 2 ke 3 perkara yang dia rasa dia nak muhasabah kita. Maknanya dia nampak benda tu tak berapa cantik, tak berapa baik, dan dia akan cakap terus terang. Sebab itu memang sesinya, sesi disuruh untuk cakap. Berdebar tak tuan-puan? Bukan seorang-seorang tau jumpa, seorang-seorang yang dia jumpa yang ni. Bab nak cakap benda baik orang tu senang. Senang depan orang, susah belakang orang tu. Bab nak cakap benda buruk orang, susah depan orang tu, senang belakang orang. Faham tak muslimat? Berbelit-belit sikit kan? Ustaz ulang balik takut ustazah pun terbelit Bab nak puji orang, kita senang puan-puan puji masa orang tu ada, puji depan dia. Tapi puji orang tu di belakang dia, didengari oleh orang lain, itu susah. Sebab bagi kredit ke orang tu. Kalau puji depan-depan, bagi kredit ke kita. Kok lawan tu ada apa-apa, macam-macam dia boleh bagi. Namanya bodek. Tapi bab nak mengatakan buruk orang tu, tak terkeluar depan orang tu. Nak muhasabah elok-elok, tak pula. Tapi kita rela apa? Mengumpat kat belakang. Kita rela mengumpat kat belakang tentang buruk sahabat kita. Jadi pada program tu tuan-puan, ya Allah, walaupun duduk dalam aircon tapi berpeluh-peluh. Tiba 4 ustazah tuan-puan sebab jumpa berapa orang yang ada tu. Okey, yang apa ni, katalah nak puji ke apa, adalah sebutlah 2-3 perkara. Sampai bila time yang dia nak sebut kita punya kelemahan, kita punya kekurangan tu, ustazah faham, ustazah pun susah nak cakap pada kawan-kawan, kawan-kawan pun sama, susah nak cakap. Tapi akhirnya ada sahabat yang cakap macam ni. Dia kata, benda ni tak adalah apa sangat, dia kata. Tapi yelah, dah memang ruang untuk cakap kan, dia nak cakap lah, dia kata. Ustazah punya berdebar tuan-puan, ya Allah. Takut dah kita kena mengetahui hakikat diri kita. Kita takut tau. Macam mana besok kita dihisap oleh Allah? Takut. Tuan-puan bayang kalau ustazah muhasabah salah seorang puan-puan depan orang sekarang. Bayang. Mau tak takut? Ustaz dapati puan ni 1, 2, 3, takut. Sahabat Ustaz pun cakap, dia kata dia pernah tolong ustazah. Satu hari tu dia pernah tolong ustazah, tapi ustazah tidak ucap terima kasih pada dia. Ya Allah, berpusing-pusing kepada ustazah tuan-puan. Ya Allah, yang mana ya? Ya, dia kata. Sebab masa tu dia pun sukar nak tolong sebenarnya. Tengok, kita tak tahu dia orang meluar. Dia sebenarnya sukar nak tolong, tapi dia kesian, dia terpaksa juga dia tolong. Tapi dia tunggu-tunggu, tak ada ucapan terima kasih. Ya Allah. Ustaz katakan, ni dalam hati je lah kan, ya Allah, aku lupa ke cakap terima kasih Sebab rasanya macam mudah je kan ucap terima kasih. Tapi kita tak kenal diri kita tuan-puan. Kita manusia yang lemah. Jangan fikir kita bagus sangat. Pada ketika-ketika yang sukar, yang orang rasa nak dihargai dengan ucapan terima kasih, itulah saatnya kita lupa cakap. Ustazah pegang tangan dia. Maafkan Ustazah, ya Allah, terima kasih atas segala-galanya. Nampak macam main-main lah pula kan masa tu kan. Terima kasih. Balik tu saya berfikir tuan-puan, ya Allah, macam mana nanti Allah hisab aku. Allah hisab, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya akan dihitung oleh Allah. Hai, habislah kita kalau Allah tidak ampuni dosa-dosa kita. Jadi menerima nasihat dan teguran itu jadi satu kaedah. Kaedah untuk apa? Mengenal diri kita sendiri. Kita tak berupaya untuk kenal diri kita semata-mata dengan bercermin. Biarlah orang lain yang pandang kita dan menegur kita. Kalau tak, akhlak kita selama-lama takkan cantik. Kenapa? Sebab kita dah perasan lawa. Jangan tegur saya. Saya okey.
Jadi macam tu je lah. Tapi ditegur. Ustazah dulu tuan-puan, daripada kecil mak ustazah didik tu memang agak tegas. Ya, mak masih ada, alhamdulillah, panjang usia mak, 70 lebih dah usia mak, abah 80 lebih. Abah cara didikannya lembut. Mak, didikan mak lembut dan tegas. Tegas mak menjadikan, alhamdulillah, dengan izin Allah, jadikan kita, yalah, maknanya dapatlah belajar dengan baik, ya. Bolehlah bagi sumbangan pada masyarakat sikit sebanyak. Mak didik benda paling basic, tuan-puan. Ustaz sebutkan dulu hadisnya, ya. La tuhqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ini hadis. Jangan kamu pandang remeh setiap kebaikan. Jangan pandang kebaikan tu kecil je pun. Tak, Nabi kata jangan pandang kecil setiap kebaikan. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri-seri. Itu Nabi sebut. Kamu jangan pandang benda ni kecil. Apa dia? Setakat nak senyum je pun. Setakat nak wajah berseri-seri je pun. Tak payahlah pandang sangat bab tu. Tengoklah bab-bab lain. Nabi kata jangan. Sebab boleh jadi yang kita rasa benda tu kecil, tapi jadi kunci. Jadi kunci, tuan-puan. Kita takkan dapat nikmati rumah besar, rumah agam yang penuh dengan keindahan kalau tidak ada kuncinya. Kunci ni nak banding dengan kereta, mana lagi besar? Kunci ke kereta? Kereta. Kunci dengan tayar kereta, mana lagi besar? Tayar. Kan? Nak banding kunci rumah dengan tiang rumah, mana lagi besar? Tiang rumah. Dengan sofa rumah, mana lagi besar? Sofa rumah. Kecuali orang Kuantan nak buat kunci gergasi. Tak, kunci ni kecil, tapi tak ada kunci, tak boleh menikmati sofa. Tidak boleh menikmati tilam. Tidak boleh menikmati keindahan dalam rumah. Subhanallah. Jadi, balik pada cerita ustazah kecil dulu. Mak, tuan-puan, memang dia akan zoom kita punya muka. Mak ustazah, dia zoom tu muka anak-anak dia. Dia perhati, dia tengok, dia jeling, dia kilas dengan mata dia. Dia nilai apa? Dia nilai tahap sweet kita. Sweet tu apa dia? Manis tu. Dia nilai indeks kemanisan tu. Bila salam nak pergi sekolah, kita kan pagi-pagi selalunya masa itulah yang ribut taufan melanda. Stokin tinggal sebelah, ya, scarf tak jumpa, buku tadi buat kerja rumah entah ke mana. Itulah waktu ribut taufan, waktu pagi-pagi nak pergi sekolah. Mak marah lagi waktu pagi tu. Selalunya ustazah akan salam mak tu, maknanya muka tak puas hati lah, muka kena marah. Nak pergi sekolah dah ni mak. Mak saya bila pegang tangan salam, dia tak lepaskan sampai ustazah senyum. Selagi mana muka macam tu, tak nak pandang mak, muka masam, muka marah, tak. Mak kata apa? Kau ingat masuk ilmu muka macam ni? Mak cakap. Ya, kau ingat masuk ke ilmu muka macam ni? Ya, ilmu tak masuk muka ketat. Itu ayat mak ustazah. Ilmu tak masuk muka ketat. Senyum dek, senyum. Tak apa, okeylah. Senyum. Sampai mak puas hati dia punya sweet dia tu, tahap manis dia tu. Ikhlas tak ikhlas, dia ukur tu, senyum tu 3 cm kiri kanan, jangan sumbing. Masya Allah. Sampai dah terbiasa. Bawa je pergi rumah orang. Biasanya kita ziarah orang balik haji. Zaman sekarang tak ziarah dah orang balik haji kan. Ramai sangat pergi Mekah. Ya, kalau tak nanti tak jadi kerja. Haji umrah, ziarah. Ustazah dia akan bawa. Kecil ke? Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Sekolah rendah bawa. Pergi mana mak?
Ni ada ni orang berbalik haji ni, balik Mekah pergi. Bila dah turun motor tu tuan-puan, ataupun jalan kaki ke kan, naik basikal ke kan, turun tu mak sempat kilas muka kita. Sonyom. Aduh, mak tu tak tahu. Sonyom. Manis muka. Itulah ayat dia, manis muka. Lepas tu kalau orang datang, kalau kita pergi kat orang kan, orang tanya kan, anak Cik Yam kau ni, darjah berapa ni? Mak jeling kita. Macam mana kita akan jawab? Tuan-puan, Ustaz cakap ni mungkin nampak remeh tapi ini masalah hari ni. Teknik-teknik tu macam anak-anak ataupun generasi hari ni yang selalu dengan handphone ni, dia macam dah tak tahu tau teknik-teknik komunikasi, muamalah, layan orang. Kecuali kita kena tekankan. Betul, tak kisahlah marah tak marah, tekankan. Setuju ke tak setuju mak-mak sekalian? Kalau setuju kita buat spanduk lepas ni. Betul. Berapa ramai ada anak-anak yang orang tanya kan, darjah berapa ni? Ni tingkatan ke tau, bukan budak kecil ya. Sekolah lagi ke? Mak dia lah jadi tukang translate. Sekolah lagi tu. Kita tanya lagi, tingkatan berapa ni? Macam bisu. Jawablah, mak dia katakan, bergaduh dengan mak dia kan. Jawab. 2. Aduh, itu orang belajar teknik cakap ke? Kalau ustazah kecil-kecil tu kena cupit tau jawab macam tu. Darjah berapa? 2. Nanti mak balik mak cakap, orang tanya jawablah sungguh-sungguh. Orang tanya sungguh-sungguh, kita jawab sungguh-sungguh. Oh, syarahan dia panjang. Maknanya kalau orang tanya, darjah berapa ni dek? Darjah 2 makcik. Cara jawab tu. Sebab makcik tu cakap adik kat kita, kita jawab makcik. Jangan pula dia tanya elok-elok, ya ke anak Kak Yam kan ni, tingkatan berapa? 2. Macam tak layan. Nampak tak tuan-puan? Nabi kata apa? Kamu jangan pandang kecil benda tu. Akhlak. Setuju kan mak-mak? Mak-mak ni macam geram nampak tu ya. Memang. Sabar kan sungguh. Sebab itu Masya Allah, bagi laluan tuan-puan, kalau kita nak baiki akhlak kita, biar orang pandang kita dan tegur. Bang, tegurlah bang apa-apa yang saya, apa yang tak betul pada saya. Tegur. Dan bila orang tegur, terimalah. Ya, Allah Maha mengetahui. Koklah ada salah silap pada teguran tu, takkan menghinakan kita pun. Bahkan kalau silaplah teguran dia, kita terima dan serahkan urusan pada Allah, pasti akan memuliakan kita. Setuju tuan-puan? Setuju. Tadi tu kita kata pasal ilmu kan, profesionalisme dalam menyucikan hati. Kemudian apa tadi? Kemahiran, tahu selok-beloknya. Tiba-tiba ada orang sakitkan hati kita, kita dah mahir dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mahir. Kenapa mahir? Kita tahu dah benda-benda tu tak payah layan sangat, pening kepala korang. Ini semua kerja syaitan. Terus je isti'azah, berlindung daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pergi tempat shopping, ada kemahiran yang diperlukan. Apa dia? Kalau nak pergi tempat shopping, mula-mula sekali kena baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Turun dekat mana sini? Mega Mall kat sini. Kat Kuantan apa dia nama dia? Apa dia? Yang itulah ya. Ustaz tak nak tangkap nama dia. Paksa dah nampak lah ya. Kita ni dah tahu, ni mahir. Kita tahu dah nafsu kita ni memang tak pernah kenal perkataan enough. Ya. Ingat ni muslimat, nafsu dia tak kenal. Dalam kamus nafsu, susah nak jumpa perkataan enough. Tapi ramai suami-suami di luar sana tertipu. Isteri kata, bang, last. Bolehlah bang, nak beli handbag tu last. Kalau ada lah suami-suami yang percaya, kesian kat suami tu. Bohong, pemongak, tak adanya last. Mana ada last? Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Tak ada last Manusia ni kalau tak urus nafsu dengan baik, kerja dia kumpul. Kumpul apa? Kumpul tudung. Kumpul apa? Kumpul handbag. Kumpul apa? Kumpul brooch, kerongsang. Ini semua agaknya sebab dulu kecil-kecil suka kumpul stamp kot. Ya, jadi sampai ketua mengumpul. Tuan-puan, kita kena tahu kaedah dia. Pergi mall, cuba baca doa panjang-panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca doa kunut terus. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Hilang selera nak shopping. Sungguh hilang selera tu tuan-puan. Lagi panjang doa kat depan muka pintu mall tu, lagi dalam nak balik lah. Nak balik terus. Tak jadi. Mati nafsu dia. Ya? Kena ada kemahiran, skill-skill. Macam nak buat bila orang kecam kita, datang lalu lintas dalam hati kita yang menakutkan kita, merisaukan kita, menyedihkan kita, cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerja syaitan. Kalau tak betul-betul, nanti syaitan masuk dalam darah kita, mujriyad dam. Dia beritahu kita, habislah engkau punya apa yang kau buat tu, bos dah tahu. Kita buat benda yang benar, tapi bos tak setuju. Ya, kita buat benda yang hak, benda yang Allah suka, yang Allah suruh. Habislah, ya, nanti kau kena buang kerja, nanti kena potong gaji. Rasa tak takut tu, rasa skill dia apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan suka meletakkan dalam diri kita kebimbangan, ketakutan, ya, kesedihan yang melampau. Kemudian baca apa? Ini kemahiran. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Ini mengubat. Tawakal mengubat penyakit-penyakit jiwa. Siapa yang ajar? Nabi SAW. Mahukah kamu aku ajarkan kalimah-kalimah yang akan membersihkan penyakit-penyakit jiwa itu, menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa itu? Lalu inilah yang Nabi ajarkan kepada seorang sahabat. Jadi kita tahu dalam Quran surah Al-Isra ayat last sekali, tapi dalam Quran surah Al-Isra tu tak ada yang tawakal tu tak ada. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu tak ada dalam Quran. Dalam Quran ambil yang lepas tu, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Surah Al-Isra ayat last kan. Jadi kita tahu kaedah, kita tak larut dalam kesedihan, kita tak larut dalam kebimbangan. Itu maksud ustazah. Kemudian ketiga apa dia? Latihan. Apa dia riyadhah untuk membersihkan hati? Puasa, bangun malam, baca Quran. Ya, dia as-sahru, al-ju'. As-sahru tu maknanya banyakkan berjaga malam. Bukan berjaga untuk tengok handphone, ya, tapi berjaga untuk qiyamul lail. Al-ju', lapar. Bukan sebarang lapar semata-mata dahsyat, tapi berpuasa. Qiraatul Quran, tilawatul Quran, itu memang dah disebut arkanul mujahadah, rukun-rukun mujahadah. Jadi bila kita tahu tuan-puan, nanti lebih cepat membentuk akhlak supaya menjadi akhlak yang terpuji. Baik, ustazah nak bacakan sikit, ya, bagaimana yang disebut sebagai akhlak wanita yang baik itu, dengan merujuk kepada surah At-Tahrim 560 kalau tak silap ustazah, ya, kalau dalam Quran. Mungkin muslimat baca selalu surah At-Tahrim, baca selalu Al-Quran, tapi kita kadang-kadang baca tapi tak perasan. Ya, baca tapi tak perasan. Ustazah kadang-kadang bila solat dengan ustaz kan, solat dengan suami, suami ustazah suka juga baca surah At-Tahrim kalau ustazah jadi makmum dia.
Agaknya adalah sebabnya juga tapi lupa nak tanya. Dalam surah At-Tahrim ini ada menceritakan tentang wanita-wanita. Isteri Fir'aun macam mana? Isteri Nabi Nuh, ya? Isteri Nabi Nuh macam mana? Kan? Nabi Nuh dengan Nabi Lut, kan? Okay, yang kita nak tengok ni ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Ya. Jika Nabi menceraikan kamu, ini ada sikit krisis, ya. Saya faham Nabi dengan beberapa orang isteri, maka diingatkan kepada para isteri Nabi, jaga betul-betul akhlak, jaga peribadi. Ni ayat ni. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. Macam mana rasanya kalau mak kita cakap, ayah kita cakap, atau mertua kita cakap, buat perangai elok-elok sikit nak, nanti kok dilepas dek suami tu, nanti Allah gantikan kat suami kamu tu isteri yang lebih baik daripada kamu. Macam mana rasa kita bila dengar macam tu? Kita perasan kita lah yang paling baik, kan? Ya, abang kalau tak ada saya, tak ada orang lain dah nak kat abang bang. Saya ni lah wanita yang terakhir yang malang katnya ni. Ya, ayat kita tu teruk sangat. Teruklah ayat kita macam tu. Perempuan jangan perasan, perempuan, Allah boleh gantikan lebih baik daripada kita untuk suami kita. Tapi yang special sangat tu, yang saya nak tengok kat ayat ni apa dia? Ciri-ciri yang lebih baik tu siapa? Kan Allah katakan Allah boleh gantikan untuk Nabi isteri yang lebih baik daripada kamu. Isteri yang bagaimana? Khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitat taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Ini wanita lebih baik. Siapa ciri-ciri wanita yang lebih baik? Macam mana budi pekertinya tuan-puan? Pertama, muslimatin, iaitu wanita-wanita yang patuh. Muslimat ni maksudnya wanita-wanita yang patuh, wanita-wanita yang menyerahkan dirinya, patuh, taat, dengar cakap. Betul tak itu akhlak wanita solehah? Betul, dengar cakap. Ya bang, ya, main ya. Sejuk tak hati suami? Sejuk. Muslimat jangan marah dulu, mesti tak puas hati ya kan? Ya. Kalau dia baik ustazah, sabarlah kak oi, ya. Yang itu cerita lain. Kita nak jadi wanita yang solehah, kena ada ketaatan. Masya Allah tuan-puan, taat ni nikmat, Kalau kita rasa hidup kita tak ada kenikmatan, cek ketaatan kita. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ibu bapa, taat pada suami. Nikmat taat ni tau. Kita dapat cakap, ya mak, baiklah mak, nikmat. Risau dengan anak-anak, sikit-sikit bangkang. Hilang nikmat hidup dia. Sama dengan para isteri. Terpulanglah bang, apa yang baik pada abang, baiklah pada saya. Hitam kata abang, hitamlah kata saya. Putih kata abang, putihlah kata saya. Oh ya Allah. Ya, esok pagi tu gelang sampai ke siku dibeli dekat suami tu.
Kau ada lah isteri macam ni, terpulanglah bang, ikutlah apa yang baik. Allahu Akbar. Itu kalau mertua dengar pun geran tanah dia bagi. Baik betul lah soal isteri Coleman. Ya, heran mak dengan bini Coleman. Taat, apa kau bagi makan kat dia ya? Sungguh taat, manis tuan-puan. Ustazah cakap ni, ustazah dah 20 tahun kahwin juga ya. Tak taat pun sudah. Taat pun sudah ya, dah rasa dah. Cakap ni dah rasa. Tuan-puan, saya pernah sekali tu kita ni sampai pukul apa kak? Maghrib. Ya. Ustaz sebenarnya taklah segar sangat tapi memang ya penyakit dapat mikrofon ya. Ustazah kan pernah ajak kawan ustazah, ajak dia teman ustazah pergi ceramah. Ya, biasa ada pengiring ustazah lah, tapi hari tu dia tak sihat, ustazah kena ajak orang lain. Dan dia memang selalu cakap ustazah kalau pergi mana ajaklah saya nak pergi. Jadi kok iyalah nak pergi sangat kan, kita pun ajaklah. Jomlah nak ikut. Lepas tu dia kata macam ni, dia kata, bestnya, ya Allah mana ikut. Tapi ustazah, saya tak boleh bagi jawapan lagi. Saya kena tanya suami saya dulu. Ustazah tadi dah seronok tau dengar dia cakap, bestnya, saya memang nak cari orang teman. Tapi dia anti-climax kan. Sebab lepas tu, tapi tak boleh bagi jawapan. Saya kena tanya suami saya dulu, bagi ke tak bagi. Ustazah pun ustazah kan. Jadi ustazah pun, memanglah kenalah tanya, ustazah kata. Ya, kita mengajak-ngajak orang pada orang ni ada suami kan. Ya, memanglah kenalah tanya. Patutnya ustazah yang suruh dia tanya. Ya, memanglah kena tanya. Jadi dia pun ada tak telefon macam tu lah. So dia nak tanyalah suami dia kan. Tapi ustazah jadi berfikir. Ustazah kata apa? Ya Allah, tak tahu kenapa ya tuan-puan, rasa sejuk hati ustazah. Sebab seorang isteri tidak boleh memberi keputusan sebab dia tanya dulu suami dia. Saya kata, ya Allah, sejuknya hati aku tengok isteri ni. Ustazah pun reflect kat diri ustazah. Ustazah memang dah diberikan kebenaran umum oleh suami. Kalau nak pergi mana-mana kat Lembah Kelang, insya-Allah abang percaya kalau ditimbang-timbang okey keadaan apa semua, bolehlah bagi keputusan setuju tak setuju tu tanpa bertanya terlebih dahulu kepada suami. Sekitar Lembah Kelang tu lah ya. Kalau Kuantan kena tanya ya. Tapi tuan-puan, maknanya macam ni. Bila suami dah cakap macam tu, ustazah pun bertahun-tahun tak pernah tanya. Ya, bila orang telefon, saya ke ustazah, ni Haji Dollah ni. Daripada mana Haji? Tanjung Karang. Boleh tak ustazah? 2 bulan 5. Sekejap Haji saya tengok jadual. Tengok jawapan Saya tengok jadual. Tengok jadual. Okey Ji, boleh Ji, free ni, insyaAllah. Okey ustazah, confirm? Confirm. Macam tu. Dengan Haji kampung Tanjung Karang, sahabat berenam. Ataupun mana-mana lah sekitar Kuala Lumpur, Selangor. Tapi hari tu sahabat tu mengajar ustazah tanpa sedar. Saya kata, kenapa rasa macam sedap sangat ya dengar perkataan nanti tak nak ambil keputusan. Padahal dah riang dah ni. Kena tanya suami. Ustazah pun terfikir tuan-puan, ustazah pun nak pinjam lah ayat tu. Nak try guna ayat tu lepas pada ni. Jadi kena kat seorang pakcik tu, malang betul lah nasib dia ketika tu. Dia telefon ustazah. Dekat je padahal, nanya ustazah. Ustazah, boleh ke ni ustazah? Masjid nak buat program ni. Ustazah pun tengok jawapan tadi. Terima kasih Haji jemput ustazah. Cuma Haji, ustazah tak boleh nak bagi keputusan lagi. Ustazah nak tanya suami ustazah dulu. Boleh kata Haji tu. Dia macam terkejut. Dulu pernah jemput tak pernah tanya suami. Ya, boleh dia kata. Tanyalah dulu ustazah tanya. Jadi tak dapat bagi jawapan Haji nak tanya suami dulu. Nikmat tuan-puan ayat tu. Nikmat. Ustazah pun tanya suami, Bang Haji tu jemput. Dekat je tuan-puan, dekat je. Itulah dah cakap dah dengan dia, tak ada keputusan lagi, nak tanya dengan suami dulu. Boleh ke tak boleh bang? Hari tu suami saya jadi lain pula tuan-puan.
Lepas kita bagi balik dia perasaan tu kan, kita tanya, kita serah diri kita kat dia, bagi keputusan. Lepas tu Ustaz kata, nanti abang fikir dulu. Maknanya dah termansuh dah ni. Yang umum punya keputusan tu mansuh dah ni, nasah mansuh dah. Sebab suami kata, nanti abang fikir dulu. Saya kata, berat pula dah cerita ni, ya. Kita nak try-try je pun, ya. Lepas 2-3 hari, bang cepat dah lama je keputusan bang. Abang rasa elok tangguh dulu lah. Kita mungkin ada nak buat program family, dah jadi tak jadi. Tapi Ustazah masa tu tuan-puan, walaupun tak jadi, saya rasa manis. Sebab apa? Walaupun rasa nak tergelak pun ada kan. Allah dah tanya tak jadi pula dah kan, ya. Tapi dalam hati kata apa? Ya Allah, nikmatnya ya Allah, aku dapat bagi suamiku perasaan apa? Perasaan dia adalah seorang suami. Isteri datang tanya, boleh ke tak boleh bang? Kalau abang kata boleh, bolehlah. Tak boleh pun tak bolehlah. Adalah hikmahnya. Suami kita rasa apa? Rasa macam Atroman lah sekejap, macam tu lah, ya. Nak guna bahasa apa lagi, ya. Rasa macam dia memang Superman lah. Bagi dia rasa tu, Masya Allah, manis muslimat. Taat tu manis. Cuba buat balik kan. Sampai heran nanti suami-suami tu, apa dia ajar dek ustazah. Elok jawapan dia, ya. Timah-timah abang nak kopi. Baiklah bang, ya. Nasi goreng kampung lagi sekali. Okey bang. Masya Allah, ya. Abang nak ini. Okey bang, baik bang. Siap bang. Masya Allah. Nanti heran suami kita tak pernah-pernah macam ni Khotimah, dia katakan, ya. Cuba buat. Manis tu kembali kepada siapa? Kita. Taat. Allah, orang taat ni tuan-puan, mana indah hidup. Tak usah berlawan-berlawan, taat je. Benda yang tak menyebabkan tak suruh pada maksiat, taat. Nanti Allah akan gantikan ketaatan dengan sejuta kebaikan dan keberkatan. Isteri yang taat ni berkat tau tuan-puan. Isteri taat ni berkat. Ketaatan kita tu membuahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Isteri yang taat ni murah rezeki tuan-puan. Isteri yang taat ni disayangi di langit dan di bumi. Taatlah. Ini dah disebut dalam Quran. Muslimatin mu'minatin qanitat, beriman, yakin kepada Allah, bukan lak-lak, ya. Tak yakin pada Allah, semua benda risau, semua benda takut, semua benda tak yakin. Dia duduk dengan orang tak yakin ni tension tau. Muslimat naik kereta dengan orang tak yakin, driver tak yakin. Cik Enap ada lesen dah 10 tahun tapi jarang bawa kereta, tapi nak pergi dengar ceramah ustazah, ya. Tak apalah, saya rela lah naik dengan Kak Enam. Kau betul ke ni? Akak tak pernah bawa tau kereta tau, 10 tahun tak pernah bawa. Bolehlah kak, bolehlah. Bayangkan ni pemandu tak yakin, nampak tak yakin tu, kursi dia macam nak rapat ke cermin. Ustazah kalau tengok driver macam tu, menakutkan. Ya, orang kursi jangan rapat sangat. Kadang kaki kita panjang, kot terlajak kan, ya, menekan brek minyak semua. Rapat, tegak ni. Kau jangan bercakap akak bawa kereta ni, ya. Aduh, takutlah. Pemandu tak yakin, tak boleh bercakap. Banyak tu syarat dia tau. Cakap tak boleh, jangan bagi dia huru-hara. Lepas tu tak boleh berselisih dengan lori. Jalan mana akak bawa ni kak? Akak tak boleh jalan besar, akak takut tengok lori-lori. Ya, takut ya naik dengan orang macam tu. Padahal naik kereta ni benda biasa lah tuan-puan. Puan-puan naik dengan suami, suami ada keyakinan yang tinggi, puan-puan duduk je, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dah sampai kejut. Kan yakin tu senang. Yakin boleh tidur lah lena. Tak yakin berdebar kita tuan-puan. Ya, asal nampak lori dia yang menjerit. Wah, ya Allah besarnya. Dia buat kata, takut. Macam itulah hidup kita. Bila kita tak yakin, sentuhan kita tak menjadi. Tak yakin. Hidup penuh dengan kerisauan, kerusingan. Dulu ramai orang tanya ustazah, ustazah macam mana ustazah? Saya balik kampung, anak adik-beradik cakap, anak tu hantar sekolah tahfiz, besok nak kerja apa? Tak yakin. Ya? Tak yakin. Macam tu lah ustaz-ustaz selalu cerita.
Bila mak dia hantar sekolah apa, sekolah agama apa semua, adalah bunyi-bunyi kan, esok nak makan apa tu, pergi belajar sekolah agama. Orang lain hantar sekolah lain nak makan apa, betul, makbul mulut makcik tu. Sampai ketua, ustaz pun selalu pergi mana-mana orang tanya, nak makan apa ustaz? Ya, kita orang yang penceramah-penceramah ni selalu ditanya dengan ayat, nak makan apa? Makbul kan dia kat makcik tu. Dia risau benar dulu kan, nak makan apa? Tengok sekarang, hari-hari pagi orang tanya, ustazah nak makan apa ustazah? Petang kan orang tanya pula, ustazah nak makan apa? Makbul cakap dia, betul. Akhirnya Allah mudahkan urusan makan minum kami. Yakin Allah takkan sia-siakan orang yang belajar ilmu agama. Betul ya tuan-tuan? Tapi kalau mak tak yakin dia, serabut dia kepala kita kan, ya. Qanitat. Qanitat ni apa dia? Perempuan yang banyak beribadah, ahli ibadah. Masya Allah, sejuk hati tengok wanita akhlak, baca Quran selalu, lidah tak menyebut benda-benda membawang ke mengapa, tak ada, ya. Tapi sebutnya yang elok-elok, zikir, Masya Allah. Lagi apa lagi? Taibat, jiwanya selalu rasa dirinya berdosa, taubat selalu, Masya Allah. Tak boleh bayanglah lembutnya hati muslimat macam ni. Muslimat yang macam mana? Taibat, asyik minta ampun, taubat pada Allah. Tak keras hati dia, air mata je keluar selalu. Masya Allah. Abidat, ahli ibadah. Ya, tadi qanitat ni tuan-puan, maksud dia wanita yang taat sangat kepada Allah, ya, yang betul-betul memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Kemudian saihat, yang rajin berpuasa. Ya, rajin berpuasa. Sama ada, ini ayat untuk Nabi tadi kan, Allah boleh bagi yang lebih baik. Ciri-cirinya tadi, tak kiralah sama ada dia tu anak dara ataupun janda, Allah boleh bagi lebih baik daripada mana-mana yang Nabi, sekiranya Nabi berpisah dengan isteri-isteri tadi. Jadi ini kriteria-kriteria wanita-wanita salihah yang mempunyai pekerti yang sangat, ya, yang sangat baik, solehah, ya, yang menyenangkan hati. Dan mudah-mudahan tuan-puan sekalian, ya, Allah menuntun kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Doanya bagaimana? Doa akhlak mulia, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Selalu baca doa ni. Baca doa ni, bayangkan wajah suami kita, anak-anak kita, ya, adik-beradik kita, biar termasuk sekalilah betul-betul fokus doa tu. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada sebaik-baik akhlak. Akhlak ni ada baik dan ada yang terbaik. Kita nak minta yang sebaik-baik akhlak, ya. Tuan punya kereta CDY 1429, mohon alihkan kenderaan. Alih, lepas tu datang balik, ya. Jangan tunggu balik. CDY 1429. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha, tidak ada yang menuntut kepada sebaik-baik akhlak, illa anta, kecuali kamu, ya Allah. Jadi selalu baca doa ni, semoga Allah mengurniakan kita akhlak yang terpuji. Para muslimah yang dikasihi sekalian, ya, kalau ikutkan nak berceramah, nak mendengar tu memanglah, ya, kan setengah jam lagi, sejam lagi tak habis kan, ya. Sesekali jumpa. Yang mana? Tidak ada yang menuntun kepada akhlak yang paling terbaik kecuali engkau. Engkau tu iaitu Allah, ya. Jadi ustazah tak dapatlah nak teruskan panjang-panjang lebar lagi kan, ya tuan-puan. Kecuali kalau kita nak jumpa lagi, boleh jumpa di Sekolah Al-Irsyad malam ini lepas maghrib, ya. Dan juga program lepas Isyak, program kesenian Islam, ya. Program yang tu tak ceramah dah, yang tu bernasyid pula. Ada yang beli tiket tak kat sini?
Tak ada ya, dan memang tak boleh beli dah penuh dah. Jadi oleh kerana tak beli tiket, Ustazah nyanyilah sikit ya. Sian pula kan ya. Ini penutup dan ini penutup. Lagu yang bertajuk Isteri Solehah. Macam mana dah bunyi lagu jadi Ustazah kena maklumkan dulu, Ustazah bukan penyanyi profesional. Jadi kalau sumbang itu biasa. Ya. Jadi muslimat boleh pejam mata, sebab itu syarat untuk Ustazah penasyid lah. Ya. Dengar je dengan telinga mata pejam. Nanti kita kejutlah kalau tertidur. Tajuknya adalah Isteri Solehah. Ustazah kena minum air dulu ya. Hayatilah dia punya maksud dia tu. Isteri cerdik yang salehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Pandangan kita diperteguhkan, menjadikan kita tetap pendirian. Ilmu yang diberi dapat disimpan, kita lupa, dia mengingatkan. Isteri cerdik yang salehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Nasihat kita dijadikan pakaian, silap kita dia betulkan. Penghibur di waktu kesunyian, terasa ramai bila bersamanya. Dia umpama tongkat si buta, bila tiada satu kehilangan. Dia ibarat simpanan ilmu, semoga kekal untuk diwariskan. Isteri cerdik yang salehah. Jadi itulah dia tuan-puan sekalian, sumbangan suara daripada Ustazah. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi wanita salehah yang beriman. Sekejap ya tuan-puan Tadi tu memang mencabar nyanyi tak ada muzik boleh tak CDY 1429 minta alihkan kenderaan. Ke muslimat lupa nombor kereta. Itu Ustaz kata amalkan surah Yusuf ayat 101 Apalah nombor kereta, naik je nombor kereta dah lupa. Cik tengok balik semula nombor kereta masing-masing Okey, muslimat sekalian kita akan berhenti setakat ini. Ustazah di luar sana ada bawa beberapa jualan tahfiz Ada CD Quran, Ustazah baca surah-surah musabbihat dengan saudara Ustaz Muhammad Furqan Fawaz Al-Hafiz. Ada doa tasbih, ada zikir mungkin boleh dia manfaatkan untuk menenangkan hati. Ada buku zikir, himpunan zikir-zikir, wirid, munajat guru-guru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada juga daripada UTM, Ustazah Pensyarah UTM,
Ustaz bawa suplemen yang memang Ustaz ambil setiap hari, Kashif Fatimah tuan-puan. Minyak kelapa darah dah habis. Yang itu insya-Allah jadi jalan ikhtiar ya, sebab dikaji oleh pengkaji-pengkaji ya, researcher daripada Universiti Teknologi Malaysia. Sangat bagus, satu pagi satu malam ya. Jadi dibawalah, sebab kalau tak sayang ya, benda-benda kita dah buat kajian, penyelidikan, geran berjuta-juta tapi tak sampai kepada masyarakat kan. Dan juga ada satu lagi berasaskan kepada minyak kelapa darah, iaitu perawat bibir. Ya, daripada minyak kelapa darah pakai malam ya tuan-puan, jangan pakai siang. Nanti pakai siang ya jadi macam tu bibir nanti ya. Pakai malam, malam pakai. Tak apalah merah-merah malam-malam ya. Suami kita tengok, anak-anak tengok, mak ceria ya. Tapi nanti esok pagi tu dia akan jadi warna yang natural, tapi dirawat supaya tidak pecah, tidak kering ya. Nanti nak bercakap nak apa menyakitkan pula. Jadi boleh dapatkan juga di luar sana ya, untuk wanita-wanita sekalian. Jadi ustazah mengucapkan jutaan terima kasih ya, minta maaf salah silap semua. Cuba cari juga ada satu lagu nasyid wanita, lirik tak ingat, jadi tak jumpa juga, jadi tak ada rezeki lah tuan-puan. Ya, ada pun yang dah beli tiket malam ni boleh bersama dengan ustazah ya di apa? The Room Beach Resort, makan malam dan juga kita bernasyid lah ya, berqasidah insya-Allah. Doalah mudah-mudahan suara tu keluar ya, dan banyak bercakap ni. Jadi tuan-puan, itu saja, tidak ada sesi soal jawab pada hari ini kerana kita dah kesuntukan masa. Cuma insya-Allah ustazah boleh berdiri kat tengah-tengah untuk ambil gambar ramai-ramai insya-Allah ya. Ustazah tinggalkan muslimat semua fi amanillah, siru ala barakatillah, makan fishball dengan kuah I love you all, muah 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 ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.